بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi memberikan peluang untuk kita bersama-sama dalam pelayaran kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam usaha kita untuk memahamkan diri kita tentang maksud-maksud yang terkandung di balik setiap ayat-ayat yang telah diturunkan kepada kita ini, di samping menjadikan ia daripada kefahaman tersebut insya-Allah bekalan untuk kita menjalani kehidupan yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat insya-Allah. Sebelum kita mulakan pelayaran kita lebih panjang untuk tadabbur hari ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan doa yang ringkas. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah, pada hari ini saya tidak berkesorangan di studio pada hari ini. Bersama-sama dengan saya Al-Fadil, sahabat saya, teman saya Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman yang telah memulakan CD kita tadi dengan bacaan Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Suratul Fatihah membuka jiwa kita, amin, minda kita untuk terus menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para penonton yang dirahmati Allah, sebelum kita pergi lebih jauh dengan surah yang baru untuk kita lihat dan tadabbur akannya, marilah sama-sama kita melihat sinopsis surah yang baru yang kita pilih untuk sama-sama kita tadabbur pada hari ini, iaitulah sinopsis bagi surah Al-Mulk. Bagi surah Al-Mulk ini, kita akan melihat bermula daripada ayat yang pertama sehinggalah kepada ayat yang ke-12 nanti biidnillahi ta'ala, di mana daripada ayat yang pertama nanti kita akan melihat betapa di sana ada beberapa dalil yang akan dikemukakan kepada kita bagi menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat-ayat ini juga kita akan melihat betapa salah satu daripada makhluk yang telah Allah ciptakan dengan kekuasaannya, iaitulah neraka Jahannam, dan akan diterangkan kepada kita apakah sifat-sifat dan keadaannya, begitulah juga sifat-sifat serta keadaan penghuni yang akan menghuninya. Di samping bila mana telah diceritakan kepada kita nanti tentang sifat neraka Jahannam, akan disulami pula selepas daripada itu berkenaan tentang ganjaran pula bagaimana bagi orang-orang yang takutkan Allah Subhanahu wa taala, adakah mereka akan menerima pembalasan yang sama ataupun berbeza daripadanya. Maka inilah yang sama-sama kita akan hayati dan tadabbur pada hari ini biidnillahi taala. Lalu sebagai pengkisahannya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, para penonton yang sudi bersama-sama dengan My Quran Time pada hari ini, kita harap tuan-tuan dan juga puan-puan tak lupa untuk berkongsi paparan yang terpapar pada skrin tuan-tuan dan juga puan-puan daripada laman Facebook My Quran Time ini, agar kita dapat bersama-sama menerima manfaat daripada perkongsian pada hari ini berserta dengan seluruh yang lain. Setiap daripada usaha kita, perkongsian kita mudah-mudahan akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa melengahkan masa, sebelum kita meneruskan perbincangan tentang tadabbur kita, kita nak dengar terlebih dahulu bacaan daripada qari kita yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz
Masya Allah. Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Masya Ustaz Allah. hari ini? Alhamdulillah, Fadil Ustaz. Nampak Masya Allah dengan pakaian yang butangnya saja pun kelihatan cemerlang. Masya Allah. Allah Rabbi. Tambah pula insya-Allah sebentar nanti kita akan dengar bacaan Al-Quran daripada yang berbahagia Ustaz Tarmizi. Marilah sama-sama kita mulakan sesi pelayaran kita dalam tadabbur pada hari ini dengan bacaan Al-Quran daripada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih, jazakumullah khairal jazak. Yang berbahagia, yang saya kasihi lagi saya hormati Al-Fadhil Al-Ustaz Muhammad Syamsul Hakim bin Abdul Samad, guru saya, sahabat saya, idola saya, guru kita semua, selalu tak asing lagi sebenarnya di TV Al-Hijrah ini. Hari ini bersama dengan kita untuk berkongsi ilmu dengan kita, membawa kita menelusuri surah Al-Mulk pada hari ini. Surah yang disukai oleh ramai daripada kita. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah juga pasti ada yang menghafalnya, ada yang memang setiap malam menjadi rutin. Apa kelebihan ataupun apakah kehebatannya, kemuliaannya, kehebatan nanti akan dikongsikan Al-Fadhil Ustaz Syam sekejap lagi. Kita nak baca terlebih dahulu. Ibu-ibu ayah sekalian, semoga-moga terus bersemangat, terus ceria, terus sihat, dikurniakan kesihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mulakan bacaan kita dari surah Al-Mulk, muka surat 562, juzuk yang ke-29, permulaan juzuk yang ke-29. Nak habis dah Ustaz. Rasa sekejap saja Ustaz. Akbar, subhanallah. Jadi dalam perjalanan 30 juzuk Al-Quran ini, alhamdulillah dapat juga bersama skripnya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syam. Bukan takat dengan kita tapi dengan penonton My Quran Time sekali. Jadi kita baca dulu tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira kita nak baca dari ayat berapa Ustaz? Kalau boleh daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima, kelima insya-Allah. Baik. Ibu ayah sekalian yang dikasihi Allah, mari kita mulakan bacaan kita dengan bacaan kita cuba murattal bayati insya-Allah. Ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima. Kita tukar menahwan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Benarlah firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan jazak kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Tuan-tuan, Ustaz Tarmizi Abdul Rahman ni sahabat saya semenjak daripada peringkat diploma. Masya-Allah. Suara beliau tu masya-Allah, kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang tak berubah sampai kepada hari ini. Masya-Allah, mudah-mudahan Allah menggunakan keberkatan kepada kita semua daripada bacaan Al-Quran yang telah dialunkan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman sebentar tadi. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, kita berada pada muka surat 562, surah yang pertama daripada juzuk yang ke-29. Satu surah yang saya yakin kebanyakan daripada kita terbiasa dengannya kerana ianya merupakan salah satu daripada surah yang biasa kita amalkan, ya Ustaz. Di mana surah ini kita tahu disunahkan bagi kita untuk membacanya pada setiap malam. Kebanyakan daripada kita mengenalinya dengan nama surah Al-Mulk. Namun sebenarnya surah ini disebabkan oleh kelebihan yang ia miliki, maka ianya dapat diketahui menerusi banyaknya nama-nama yang lain. Antara nama-nama bagi surah Al-Mulk yang terkenal iaitulah surah Al-Munjiyah, surah yang akan menyelamatkan biidnillahi ta'ala orang yang beramal dengan surah ini seperti mana yang telah disunahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka akan diselamatkan daripada azab kubur. Begitulah juga disebutkan surah ini dengan namanya surah Al-Waqiyah. 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 Bukan Al-Waqiyah. Yang akan, bukan Al-Waqiyah, jangan tersilap dengan ya, Al-Waqiyah iaitulah surah yang akan dapat memelihara diri kita daripada azab kubur dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain satu lagi nama yang terakhir, ia dikenali dengan nama surah Tabarak. Kerana dimulakan surah ini dengan bicaranya Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah ini mengandungi 30 ayat keseluruhannya dan ia daripada surah-surah Makkiyah. Seperti mana yang telah kita kongsikan, antara pengisian-pengisian utama daripada surah ini, tuan-tuan, iaitulah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita bukti-bukti tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat bermula daripada ayat yang pertama, bicara Allah Subhanahu wa taala bagi menggambarkan kekuasaannya itu diterjemahkan menerusi pemilihan perkataan yang pertama lagi, iaitulah Allah menggunakan kalimah tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Ini penyataan yang awal buat diri kita sebagai perkhabaran. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah, bahkan dialah yang berkuasa ke atas segala sesuatu. Tidak ada mana-mana makhluk di alam ini yang bebas daripada kekuasaan Allah. Sehingga kan kita, saya dan juga seluruh para penonton, kita berada pada pertemuan pada hari ini juga, ia berlangsung atas kekuasaan Allah yang mengizinkan pertemuan kita pada hari ini. Kalaulah kita tidak diizinkan oleh Allah, apapun cara yang kita usahakan untuk nak menjayakan rancangan pada hari ini, ia tidak akan mungkin berlaku. Begitu yang telah disebutkan di awal ayat ini, bagi meletakkan keyakinan awal kita bahawasanya iman yang perlu kita iman, tidak ada yang lain selain daripada Allah yang maha berkuasa. Dialah satu-satunya yang Tuhan, dialah satu-satunya Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka daripada ayat yang pertama yang telah diceritakan kepada kita berkenaan tentang kekuasaannya, bermulanya penceritaan itu dengan didatangkan bukti-buktinya. Tuan-tuan, kita teliti ayat-ayat daripada surah Al-Mulk awalannya ini, jelas akan menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah yang maha berkuasa ini sememangnya berkuasa pada maksud yang sebenar-benarnya, bukan seperti mana bagi setengah-setengah makhluk satu ketika dahulu kita pernah mendengar apa yang pernah berlaku daripada perdebatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga musuh Allah yang bernama Namrud. Satu ketika bila mana Nabi Allah Ibrahim mengemukakan cabaran bagi Namrud untuk nak mendakwa ataupun untuk nak membuktikan dakwaannya bahawasanya dia juga Tuhan yang selain daripada Allah, iaitulah untuk memperlihatkan kemampuan dirinya menghidup ataupun mematikan daripada kalangan makhluk. Walaupun pada ketika itu cabaran itu dijawab dengan cara yang didatangkan oleh Namrud,
Iaitulah mendatangkan dua insan pada waktu tersebut, satu dipenggal kepalanya, satu dibiarkan hidup. Maka dia menyatakan inilah bukti kehidupan dan kematian yang dilakukan terhadap makhluk di alam ini. Tapi bagi manusia yang mengerti erti kehidupan dan kematian, maka semuanya mengetahui bahawasanya tidak ada yang mampu berupaya untuk mematikan dan menghidup manusia seperti mana yang kita faham konsep kehidupan dan kematian ini, melainkan hanya senya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam ayat yang kedua kita lihat Allah menyatakan dialah satu-satunya Tuhan yang telah pun menciptakan bagi kita kematian dan kehidupan, di mana tujuan kematian dan kehidupan yang Tuhan ciptakan buat kita semua, setiap daripada alam ini, apa yang dikatakan alam, apa yang selain daripada Allah, sama ada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan serta seluruh yang berada di alam ini, mereka ada fasa yang disebutkan sebagai fasa permulaannya kematian. Yang dimaksudkan dengan kematian ini, kita bermula daripada tiada. Tak ada daripada kalangan makhluk, ia bermula daripada ada. Yang ada bermula ia dengan ada hanyalah Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluk, saya, Ustaz Tarmizi dan juga kita semua kita berasal daripada tiada. Kita bermula kehidupan kita setelah daripada Allah menciptakan kita dalam rahim ibu kita, lalu kita dihidupkan di dunia ini. Allah menciptakan bagi kita kehidupan dan juga kematian yang dapat kita lihat tiap-tiap hari. Dan perkara ini tidak ada di kalangan makhluk yang mampu untuk mentiadakan ataupun mengadakan. Contohnya saya kata hari ini saya nak matikan sesiapa. Kita takkan mampu berbuat demikian. Bahkan itu dikira sebagai satu jenayah yang besar, Ustaz ya. Kita tidak boleh mematikan sesiapa. Maka bila mana Allah menciptakan sesuatu yang namanya kematian dan juga kehidupan ini, setiap daripada ciptaan Allah yang kita maklumi, ia tidak pernah diciptakan sia-sia. Apa tujuan Allah menciptakan kita kematian dan juga kehidupan? Mungkin ada di kalangan penonton tertanya-tanya, alangkah indahnya hidup tanpa kematian. Allah. Tak mati-mati. Dia harap dia tak mati. Adakah itu merupakan satu keindahan bagi kehidupan kita? Tidak. Keindahan kehidupan kita iaitulah kita bermula daripada tiada, kemudian kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian akan kembali kepada kematian peringkat yang kedua, disusuli dengan kehidupan yang berikutnya, kerana kehidupan yang kali kedua itulah nanti yang akan diberikan oleh Allah, kehidupan yang berpanjangan yang tiada lagi mati selepas daripada itu. Tetapi Allah sebutkan untuk proses yang pertama, yang namanya kematian yang pertama dan juga kehidupan yang pertama ini, Allah berikan kepada kita tujuannya semasa kita hidup di dunia ini. Kita akan diberikan ujian-ujian oleh Allah bermula daripada awal kehidupan kita. Setelah daripada kita mati awal-awalnya tadi, kita dihidupkan di dunia ini, kata Allah, kita akan dihidangkan dengan 1001 ujian, dan daripada ujian-ujian itulah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah Subhanahu wa taala menguji kita, siapakah di kalangan kita daripada iktibar yang dia lihat daripada kematian dan kehidupan ini, dia mengambil pengajaran daripadanya untuk mempersiapkan dirinya bagi kehidupan yang satu lagi, yang namanya kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Sehinggalah bila mana dia berjaya membuktikan dirinya merupakan orang yang telah berjaya melepasi ujian tersebut. Bagaimanakah kita nak melepasi ujian tersebut, tuan-tuan? Ahsanu amala, kita mesti mendatangkan amal yang paling baik. Bukan takat amal baik sahaja, itu memang dituntut bagi kita. Setiap hari kita kena buat amal-amal saleh. Tetapi bagi orang yang ingin betul-betul berjaya, excellent kata orang, cemerlang, maka dia mesti mendatangkan yang namanya ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalan dia. Wa huwal azizul ghafur, Allah lah yang maha berkuasa memberikan kematian dan kehidupan itu kepada kita, dan dalam masa yang sama dia sentiasa memberikan ruangan kepada kita untuk kita memohon ampun kepada dia. Keampunan ini penting, supaya daripada keampunan Allah Subhanahu wa taala inilah, bagi salah silap yang mungkin kita lakukan semasa kehidupan ini, Allah akan menjadikan diri kita orang yang terbaik. Kullu ibni Adam khatta'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap daripada anak Adam ini pasti akan melakukan kesilapan, tetapi nak jadi orang yang terbaik daripada orang yang berbuat silap, wa khairul khatta'in at-tawwabun, orang yang paling baik daripada kalangan orang-orang yang berbuat silap, mereka lah orang yang sentiasa bersedia untuk kembali kepada Allah dengan taubatnya, dengan istighfarnya, kerana Allah itu Maha Pengampun
Lalu diterangkan yang berikutnya bukan takat sesuatu yang dapat kita lihat daripada kekuasaan yang hampir dengan diri kita, iaitu kematian dan juga kehidupan, tetapi juga kita dapat melihat kekuasaan Allah itu pada alam yang luas, antaranya pada penciptaan satu makhluk yang sangat-sangat hebat, iaitu 7 petala langit. Yang mana kita tahu 7 petala langit ni tuan-tuan, tidak ada mana-mana makhluk yang dapat membinanya, kerana langit kita tahu ciptaan Allah yang sama sekali menyalahi mana-mana penciptaan yang ada, iaitulah kita sebutkan ianya dibina oleh Allah tanpa tiang, tanpa tiang. Maka pada ketika inilah kita kata Allah bila mana menyebutkan tentang langit, manusia yang menghadapkan pandangannya ke langit akan terus dapat melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana makhluk yang namanya langit, antara kehebatan Allah iaitulah seandainya kita berusaha untuk mencari kelemahan-kelemahan pada sisi langit, betul, pokoklah nak cari ada crack ke, ada rekahan ke langit, Allah kata kita takkan menemui sampai bila-bila. Sama ada kita mencarinya sekali, 2 kali ataupun 3 kali, kita takkan dapat menemui sama sekali. Maka 3 ayat yang awal yang dapat kita tadabbur pada hari ini, mudah-mudahan dapat membuka lebih ufuk yang besar untuk kita lebih mendalami ayat-ayat yang berikutnya. Tetapi sebelum kita pergi lebih jauh tuan-tuan, hari ini kita ada kalimah pilihan kita untuk kita kongsikan dengan tuan-tuan daripada surah Al-Mulk, iaitulah bila mana kita sebutkan dalam ayat firman-Nya, ayat yang keempat, thumma ruja'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Kalau kita lihat perkataan tersebut, iaitulah yang qalib, terjemahan yang diberikan iaitulah pasti akan kembali. Tetapi kalimah ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan dalam kamus Arab, tuan-tuan akan mendapati maksudnya itu qalaba, daripada kalimah qalaba, iaitulah berbalik, memalingkan dan kembali, dan ia telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 168 kali dalam Al-Quran. Lalu bila mana Allah menyebutkan di sini kepada kita, ianya sebagai satu cabaran buat manusia yang masih lagi enggan untuk menerima kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka masih lagi enggan, Allah kata perhatikanlah berapa kali pun perhatian yang kamu hendak berikan kepada langit yang hebat daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kamu pasti tidak akan dapat menemui barang satu pun daripada kelemahan-kelemahan yang terdapat padanya, kekurangan-kekurangan padanya berbeza daripada ciptaan manusia. Inilah yang perlu kita imani sentiasa, dan mudah-mudahan ianya menambahkan keimanan kita. Biidznillah taala, kita berehat seketika. Mudah-mudahan kita akan kembali selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, insya-Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dapatkan yang original ya. Yang tadi tu kopi ori je. Jadi itu antara Syam ya. Antara lirik nasyid kebesaran Allah oleh abang-abang Rabbani kita. Yang mana tadi Ustaz telah kongsikan dengan kita, diciptakan kita ni daripada tak ada kepada ada, kemudian tak ada pula nanti dan ada pula nanti. Untuk ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapakah di antara kamu ataupun di kalangan kamu sebaik-baik amalan dia. Kita hidup sementara, tak kira miskin atau kaya, kita akan kembali kepada Allah dan kita akan dinilai segala amal ibadah kita, amalan kita kan. Tapi Allah sebut wa huwal azizul ghafur, sungguhnya Allah itu maha berkuasa dan Allah itu sungguhnya maha pengampun. Kalau kita fikir barangkali setinggi gunung dosa-dosa kita, yakin dan percayalah bahawa seluas lautan, bahkan seluas-luasnya pintu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Syam, saya panggil Ustaz Syam pasal sahabat dulu. Allahu akbar. Seperti kata Ustaz Syam tadi, daripada diploma, kemudian belajar, kemudian bekerja, sempat bersama dengan Fadil Ustaz Syams. Allahu akbar.
Syams, nama manja. Alhamdulillah Ustaz Syam. Jadi Ustaz Syam, kita dah tadi sampai ayat 1 hingga 5 bacaan kita kan. Sila teruskan. Kita nak lanjutkan lepas ni insya-Allah dengan bacaan ayat-ayat yang seterusnya. Betul. Sebagai pemula bagi tadabbur kita. Betul. Kita nak masukkan dulu suntikan wahyu sebelum perkongsian kita nanti insya-Allah. Silakan kepada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi untuk sebelum bacaan. kita sambung ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-12, kita nak singgah sekejap sahaja dalam ruangan tajwid ulang kaji kita. Ada satu huruf yang perlu kita beri perhatian, iaitu menyempurnakan bunyi huruf dha ketika waqaf. Dalam ayat yang keberapa? Ayat yang ke-8 kita nak baca lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takadu tamayyazu minal ghayr كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Sadaqallahul azim. Kalimah fokus kita iaitu pada minal ghaidh. Kan huruf dha dekat situ seperti mana yang kita telah belajar kan, huruf dha hujung lidah kita keluar sedikit kena ataupun sentuh pada gigi kacip atas kan. Ada 3 huruf tha, dha, wa. Kan wa. Jadi kena dulu yang tu okey, hujung lidah keluar sikit kena gigi kacip atas. Tapi dia ada sifat dia pula. Sifat dia antaranya isti'la ataupun tebal, tebal sifat dia. Jadi bila kita sebut hati nak sebut akhir waqaf tu kena hati-hati. Kadang-kadang kalau kita nak latih kita boleh cuba minal ghaidhi, minal ghaidhi, minal ghaidhi. Kali keempat tu kita tahan baris dia. Minal ghaidh. Allah tu. Kalau kita tak tebalkan dia jadi tipis, ghaidh jadi zal ataupun zai. Jadi kena hati-hati. Za ada sifat dia tebal, isti'la kan. Kena hati-hati. Moga-moga tak tertukar bacaan kita insya-Allah. Selamat mencuba dan selamat bertalaki dengan guru-guru al-Quran kita semua. Boleh ibu-ibu ayah-ayah ya? Angguk tu insya-Allah. Insya-Allah, terima kasih Allah. Silakan bacaan ya. Okey, kita pilih untuk baca terlebih dahulu. Masukkan wahyu dalam diri kita. Jadi kita nak teruskan bacaan kita. Ibu-ibu ayah-ayah sekalian, ayat yang ke-6 sehinggalah ayat yang ke-12. Tadi kita dah baca nahwan. Sekarang yang kedua ni kita cuba baca dengan murattal Hijaz. Jom ibu-ibu ayah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين
يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak yang terus bersama dalam pelayaran kita pada hari ini pada surah Al-Mulk yang kita pilih, di mana pada awalannya tadi kita telah pun dihidangkan dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang kekuasaan Allah satu demi satu sekurang-kurangnya pada dua daripada ciptaan Allah yang terbesar, iaitulah pada kematian dan kehidupan. Yang pertamanya diikuti dengan penciptaan langit yang sama-sama kita boleh perhatikan setiap hari dalam kehidupan kita, dan bila mana kita perhatikan, kita hadirkan rasa ketundukan diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan sebagai seorang hamba-Nya. Pada ketika mana dibentangkan dalil-dalil yang sebegini, hujah-hujah yang sebegini, sekira-kiranya cukup bagi manusia yang memiliki akal yang sejahtera, jiwa yang sejahtera untuk beriman kepada Allah dan tunduk kepada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana kalaulah setelah daripada dibentangkan akan hujah-hujah, dalil-dalil, ayat-ayat, tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah yang tidak mampu dinafikan oleh mana-mana makhluk yang dapat berfikir dengan benar ini, pilihan yang kedua cuma satu, iaitulah kata Allah bagi mereka yang tetap memilih jalan untuk kufur kepada Allah setelah mereka menolak kekuasaan Allah itu sebagai kekuasaan yang mutlak lagi esa, sehingga mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain untuk diangkat sama kekuasaannya, menyamai Allah dalam erti kata mensyirikkan akan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyediakan pilihan bagi mereka, iaitulah mereka hendaklah bersedia untuk menerima pembalasannya. Lantaran itulah pada seawal ayat yang ke-6 Allah menyatakan walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Kita tahu setelah daripada kehidupan ini kita akan pergi kepada kehidupan yang satu lagi yang disebutkan dalam ayat kedua tadi, iaitulah kita akan kembali kepada Allah. Maka saat kita kembali untuk kali yang akan datang ini, ianya bukan takat pengembalian yang biasa, tetapi pengembalian untuk menerima pembalasannya. Apa yang kita buat daripada dunia ini, sama ada keimanan ataupun memilih yang sebalik daripadanya, iaitu kekufuran, sama ada amal saleh ataupun amal yang taleh, tidak ada sesuatu pun daripadanya melainkan akan menerima pembalasan. Maka bagi kekufuran yang dipilih oleh sebahagian daripada manusia ini, mereka Allah telah menjanjikan seawalnya azab daripada api nerakanya yang sangat dahsyat, api neraka yang paling bawah daripada tingkat-tingkat neraka yang banyak, iaitulah yang disebutkan sebagai neraka Jahannam. Lalu bila mana disebutkan neraka Jahannam ini, Allah menyatakan wa bi'sal masir, seburuk-buruk pengembalian manusia ke tempat tersebut. Kita bila mana kita nak pulang ke kampung halaman, kita pasti memilih kampung halaman yang menyenangkan hati kita, yang tidak menggusarkan hati kita. Kita baru saja menyambut perayaan Aidil Adha, dapat balik kampung, semua dapat gembira dengan ketibaan anak dan juga sanak saudara di kawasan kampung halaman dan bergembira dengan keberadaan kita di sana. Tak ada siapa-siapa yang bila mana memilih untuk pulang ke kampung, maka mereka akan memilih tempat-tempat yang akan menggusarkan hati mereka. Tetapi bagaimana manusia yang memilih jalan-jalan kekufuran, mereka itu memilih untuk kembali ke tempat terburuk yang disebutkan sebagai neraka Jahannam. Seburuk manakah neraka Jahannam ini yang telah pun Allah khabarkan kepada kita? Allah menyatakan bila mana manusia dicampakkan ke dalam neraka tersebut, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur, bila mana dilemparkan sahaja mereka-mereka yang telah pun mengkufuri Allah Subhanahu wa taala ini, pada ketika itu mereka akan mendengar betapa ngerinya ngauman api neraka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan maraknya api menyala. Kalau di dunia ini kita mendengar satu bakaran yang besar, katalah kita lihat rumah yang terbakar, bunyi ngauman api itu, walaupun kita katakan ngauman ni biasanya orang kata harimau ataupun singa, tetapi kalau bagi satu api yang besar, tak kala mana dia mengeluarkan suaranya di dunia ini, itu pun sudah menimbulkan kegurunan kepada kita. Bagaimanakah api neraka yang telah disebutkan dalam hadisnya,
berkali ganda daripada api dunia hendak kita hadap seandainya kita memilih jalan kekufuran tersebut. Bukan takat suara ngauman api neraka tersebut digambarkan oleh Allah dalam ayat ini. Allah kata bila mana manusia itu dicampakkan dalam api neraka ini, daripada suara ngauman yang didengari begitu dahsyat, keadaannya seolah-olah hampir pecah neraka tersebut, sedangkan neraka ini merupakan ciptaan Allah yang kukuh. Tetapi bila mana disampakkan manusia-manusia ke dalamnya berserta dengan sembahan-sembahan mereka, antaranya yang akan menjadi bakaran manusia itu nanti adalah manusia dan juga batu-batuan. Suara yang keluar daripada campakan manusia itu nanti akan menghasilkan suara yang seolah-olah kedengaran seolah-olah hampir pecah neraka tersebut, wal'iyadu billah. Dan bila mana dicampakkan dalam neraka ini, seperti mana yang pernah kita kisahkan dalam perkongsian-perkongsian yang lalu, neraka bukan sahaja memberikan seksaan yang berbentuk fizikal, tetapi neraka juga memberikan seksaan dalam bentuk dalaman, spiritual. Bagaimanakah bentuk seksaan spiritual? Setiap kali dicampakkan manusia ke dalam neraka akan ditanyakan kepada mereka, tidakkah datang kepada kamu pemberi ingatan? Apa tujuan soalan yang ditanyakan? Adakah tidak diketahui manusia telah pun diutuskan kepada mereka rasul-rasul dan juga para nabi untuk memberikan mereka peringatan? Of course kita sudah diutuskan dengan nabi-nabi dan juga rasul-rasul yang memberikan peringatan kepada kita. Tetapi tuan-tuan, kita tahu manusia yang tidak mengambil peringatan daripadanya, pada ketika itulah mereka pasti akan menyesal semenyesal-nyesalnya. Maksudnya paling menyesallah pada hari tersebut, kerana mereka tidak menerima akan pengutusan Nabi yang telah pun memberikan kepada mereka peringatan berkenaan tentang kekuasaan Allah, berkenaan tentang tanggungjawab yang mereka mesti lunaskan dalam kehidupan ini. Sehinggalah seandainya mereka menolaknya, mereka kena bersedia untuk menerima akibatnya. Dan kalau kita melihat bila mana ditanyakan soalan tersebut, hari di dunia ini seandainya ditanyakan soalan-soalan tertentu, manusia mungkin boleh berdalih dengan 1001 jawapan dalih ataupun alasan yang disebutkan sebagai alasan escapism, menyelamatkan diri. Dengan lidah yang disebutkan oleh orang kita, lidah tak bertulang ni kan, nak menipu, nak mengelak dan sebagainya ni, mungkin manusia yang pandai bersilat dengan lidah, dia tahu bagaimana untuk menguruskan manusia yang lain di dunia. Tetapi di akhirat kita tahu manusia tidak akan ada peluang barang sedikit pun untuk menipu, kerana setiap daripada anggota yang Allah bangkitkan kembali untuk kehidupan dunia selepas daripada dunia ini, itulah kehidupan akhirat nanti, Allah Subhanahu Wa Taala akan buatkan mereka akan diberikan penyaksian menerusi anggota tubuh mereka sendiri. Lidahnya akan menjadi saksi terhadap dirinya sendiri, tangannya akan menjadi saksi terhadap dirinya sendiri, seluruh anggota tubuhnya akan menjadi saksi buat dirinya sendiri. Pada waktu itu mereka tidak punya pilihan lain melainkan akan berkata benar. Maka dalam ayat yang kita lihat, ayat yang ke-9, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka terpaksa mengakui bahawasanya mereka pernah menyaksikan kehadiran Rasul dan risalah yang telah dibawakan bersama-sama dengannya, untuk dijadikan panduan bagaimana untuk hidup selamat, bagaimana untuk beramal dengan amal yang terbaik, bagaimana untuk mengelakkan daripada dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Tetapi apa yang mereka buat? Mereka menolak akan kebenaran tersebut. Lalu pada ketika itulah bagaimana digambarkan penyesalan yang tidak berbelah bahagi oleh orang-orang kafir ini. Allah menyatakan dalam ayat yang ke-10, mereka menandakan penyesalan tersebut dengan ungkapan ini, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Hari ini alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah, kita dihidangkan dengan hidangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran seperti mana yang telah dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman sebentar tadi. Bukan takat bacaan Al-Quran, kita juga dikongsikan dengan kefahaman yang telah kita kongsikan semampunya oleh saya dan juga yang sahabat-sahabat yang lain sebelum daripada ini, di mana tujuannya tidak lain, bukanlah tujuannya semata-mata untuk diadakan program My Quran Time semata-mata, tetapi inilah tanggungjawab kita untuk berkongsi pesan-pesan yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua tidak akan menyesal kemudian hari. Sifat penyesalan ini tuan-tuan, tidak ada sesuatu penyesalan melainkan ia berada di hujung. Selagi mana kita tidak sampai kepada penghujung, maka pada ketika itulah kita tidak akan bertemu dengan penyesalan. Tetapi pastilah bagi semua yang hidup pada hari ini, kita tak nak dengar penyesalan di hujung, sebaliknya kita nak dengar kegembiraan di hujung, kejayaan di hujung. Maka sebelum sampai kita di penghujung,
sama ada kejayaan ataupun penyesalan itulah yang akan berlaku. Inilah yang perlu kita tentukan tindakan pada kita hari ini, tindakan diri kita pada hari ini, sama ada memilih untuk tunduk kepada kekuasaan Allah ataupun memilih untuk yang sebalik daripadanya, iaitu kufur, mengingkari kebesaran Allah yang sememangnya jelas kelihatan di hadapan mata kita. Dan daripada penyesalan yang mereka lafazkan tersebut, kata Allah, mereka mengiktiraf fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Lalu mereka mengiktiraf akan sekalian dosa mereka, dosa yang terbesar itu dosa mensyirikkan akan Allah, mengkufuri akan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat tersebut penyesalan tidak lagi berguna, mereka itu berada fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka itu jauh daripada rahmat Allah, yang mereka hampir adalah hampir kepada kebinasaan, hampir kepada kecelakaan, kerana mereka itu akan menjadi penghuni bagi neraka sa'ir. Wal'iyadu billah. Inilah benda yang sama-sama kita kongsikan daripada tadabbur kita ayat-ayat ini. Tujuannya apa dia? Supaya sama-sama kita berusaha untuk mengelakkan insiden yang sebegini satu masa nanti akan berlaku kepada diri kita. Kita harapkan daripada pengajaran ayat-ayat yang telah kita kongsikan berkenaan tentang kekuasaan Allah, apa tindakan kita setelah kita mendengar kekuasaan tersebut? Adakah menjadikan kita lebih sombong? Wal'iyadu billah. Kerana siapa-siapa yang tetap memilih kekufuran, kita tahu apakah pengakhiran mereka. Lalu bagaimanakah kalau kita memilih kebaikan-kebaikan yang lawan daripada kekufuran tadi? Tak lain tak bukan Allah akan memberikan nasib yang berbeza. Inilah yang kita nak lihat dalam ayat yang ke-12. 12, masya-Allah. Berita gembira. Setelah kita mendengar berita yang menakutkan tadi, kita mendengar berita gembira. Siapa-siapa yang setelah dia mendengar kekuasaan Allah Ta'ala ini, dia nak memilih untuk beriman, maka pada ketika inilah Allah menyatakan, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang yang memilih untuk takutkan azab api neraka jahanam yang akan tiba kalau dia memilih kekufuran, maka dia memilih untuk takutkan Allah pada hari ini atas sifat kekuasaannya boleh menghukum manusia yang kufur kepadanya, maka dia memilih jalan taqwa, dia memilih jalan keimanan. Maka pada ketika itu Allah telah menjanjikan bagi mereka, Allah berikan kepada mereka keampunan bagi kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan, dan Allah memperuntukkan bagi mereka ganjaran yang besar. Agak-agak apa ganjaran yang besar yang Allah akan sediakan, Ustaz? Allah, tak lain tak bukan apa dia? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar daripada ganjaran syurga. Hari ini kalau kita harapkan habuan duit dan sebagainya, duit akan habis, dunia akan habis. Tapi akhirat seperti mana yang disebutkan oleh Allah, lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Tuan-tuan juga puan-puan yang rahmati Allah, inilah ayat-ayat yang telah kita kongsikan pada hari ini, daripada ayat yang pertama sehinggalah kepada ayat yang ke-12. Ia telah dibacakan terlebih dahulu dan kemudian dihuraikan bersama-sama pada hari ini. Kita harapkan mudah-mudahan ianya memberikan peringatan kepada kita semua dengan peringatan yang benar daripada Al-Quran. Tuan-tuan juga puan-puan para penonton yang dirahmati Allah, sebagai penegasan untuk hari ini, kita dapat melihat daripada ayat-ayat ini, ayat-ayat yang kita pilih, di mana di sana adanya ayat yang menakutkan kita. Betul. Dan ada ayat-ayat yang menggembirakan kita. Ayat-ayat yang menakutkan kita, kita ambil sebagai peringatan. Ayat-ayat yang memberikan kita kegembiraan, ianya sebagai harapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyuluh diri kita dengan suluhan yang benar. Daripada apa yang kita kongsikan pada hari ini, tuan-tuan, ada beberapa pengajaran yang besar yang dapat kita ambil daripada perkongsian ayat 1 hingga 12 ini. Yang pertamanya, kita harap daripada kematian dan juga kehidupan yang saling kita lihat tiap-tiap hari berlaku ini, pilihlah untuk melakukan bukan takat amal yang baik, tetapi amal yang terbaik. Sebab kita pasti akan berbangga kalau kita dapat kembali kepada Allah dengan amal yang terbaik tersebut, sebagai persiapan kita menghadapi kematian yang akan menghidupkan kita bagi kehidupan yang kedua nanti, insya-Allah. Kemudian bila mana kita dapat melihat pada tanda-tanda kebesaran Allah yang telah Allah paparkan di hadapan mata kita, pandanglah dengan pandangan yang berfikir, bukan takat melihat sekadar melihat kebesaran tersebut, tetapi lihatlah dengan berfikir, tadabbur akan ayat-ayat Allah, sama ada ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat yang dilihat dengan mata kepala kita. Lalu daripada kebesaran yang kita lihat dengan pandangan mata kepala kita, disusuli dengan sulaman ayat-ayat suci Al-Quran yang kita dengar ini, tuan-tuan, kita akan dapat menghayati sebenar-benarnya. Kita akan dapat hidup dengan kebesaran Allah, supaya kita dapat menundukkan kesombongan diri kita dan kesombongan manusia, agar kita semua tetap dalam jalan keimanan. Dan yang ketiganya, tuan-tuan, antara pengajaran daripada ayat yang 1 hingga 12 ini, yang terakhirnya, iaitulah pada ayat yang ke-10. Bila mana kita melihat akan dunia ini yang adanya di sana kesusahan, keperitan daripada ujian-ujian yang Allah datangkan kepada kita dalam ujian yang sementara ini, tuan-tuan,
Kita harap kita tidak merasa lemah daripadanya, kerana setiap ujian daripada Allah, pasti Allah nak memberikan kepada kita solusi supaya kita dapat melakukan yang terbaik daripadanya. Dan pada ketika itulah kita akan dapat jadi hamba yang terbaik. Bagi hamba yang terbaik, balasannya ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat akhiri pelajaran kita pada hari ini pada ayat yang ke-12. Tapi sebelum daripada kita tangguhkan pertemuan pada hari ini, kita nak dapatkan keberkatan dengan bacaan doa yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di saat yang penuh barakah ini ya Allah, di dalam kemuliaan Al-Quran ini yang kami pelajari, yang kami baca, yang kami lihat ayat-ayatnya ya Allah, maka kami mohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala perkenan doa kita dan juga apa juga hajat kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus kurniakan kesempatan kepada kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita tergolong dalam kalangan hamba Allah yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baik amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Jom kita terus bersama dalam tabung gerakan Al-Quran. Sama-sama kita menghidupkan generasi Al-Quran. Kita nak sabarkan Al-Quran, bacaannya, pemahamannya, dan juga moga-moga kita diberi kekuatan dari Allah SWT untuk mengamalkan isi kandung Al-Quran. Terima kasih pastinya kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syamsul Hakim bin Abdul Samad atas ilmu yang dikongsikan pada kita pada hari ini. Dan juga insya-Allah jangan lupa untuk ikuti malam ini siaran ulangan dan juga pada besok pagi, dan My Quran Time, baca, faham dan amal berhenti seketika hari ini. Jumpa lagi esok insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.